Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Saya harap semua sihat. Baik, Alhamdulillah kita akan sambung kuliah kita untuk topik seterusnya 3.4 array. Tapi sebelum tu kita recap balik lah. So minggu lepas kita dah selesai 3.2 sampai apa nama ni, data type operation expression, kemudian 3.3 use of control structure. So kita tengok macam mana kita nak guna apply structure sequence, selection dan looping dalam coding Java. Okay. Baik. So untuk 3.4 kita akan sambung array. 3.4 kita akan tengok tentang array. Baik. So learning outcome untuk 3.4 dia bagi pada tiga lah. Learning outcome untuk kuliah, practical dan assignment. Okay. So untuk A dan B, takkan ni dalam kuliah, define array and relate with memory allocation, explain accessing arrays, initialize input, process and output. And then tengok practical dulu construct program that perform one dimensional array. Okay. And then C, construct program that perform one dimensional array operation for problem involving linear search. Okay, yang ni kita akan cover dalam dia lebih dalam assignment lah, tapi kita akan bincang jugalah dalam tutorial dan dalam kuliah dan tutorial. Okay. Baik. So penting tengok yang pertama dulu. Apa tu array? Okay. What is the importance of array? Ataupun dalam bahasa Melayu dia array ni tata susunan. Okay, tata susunan. Okay. Baik. To store multiple value of the same type using single variable. Baik. To store multiple value using the same type single variable. So kalau tengok sini dia kata apa? Kita boleh simpan lebih dari satu value. So multiple value, lebih dari satu. Tapi dia mesti same type using single variable. Gunakan satu nama sahaja. Tapi dia boleh multiple value. Okay, tu apa beza dia dengan variable biasa? Tak kita explain. Enable you to write program that manipulate larger amount of data. So bila dia boleh simpan multiple value, lebih dari satu value dalam satu variable, dalam satu tempat. So kita boleh manipulate lebih banyak data lah. Dari segi advantage dia, kita boleh manipulate lebih banyak data. Kalau kita pakai variable biasa, satu sahaja. Ataupun kalau nak banyak, kena pakai banyak variable. Tapi bila pakai array, dia lebih mudah. Okay, contoh, cuba tengok. Dia kata, scenario, we have 500 student marks. How do we keep all the value in variable marks? You might answer, declare mark 1, mark 2, mark 3, mark 500. Jenuh. So bayangkan, kalau kita nak ada setiap variable yang berbeza bagi setiap mark ni. Maknanya untuk seorang pelajar, satu variable. So bila terima tu 500 markah. Jenuh kita tulis kan. So dekat sinilah kita kata efektifnya, lebih efektif kita gunakan array. Bukan sekadar dia lebih mudah, tapi dia juga dari segi memory using dia punya memory consum dia lebih kecil lah berbanding menggunakan sampai 500 variable ni. Okay. So this will cause a lot of memory space consumed in the computer. So the best solution is using array to store large amount of data. Okay, saya tulis sekali lagi Bayangkan sebelum ni, saya buat di sini kita katalah kita ada 5 variable. So konsep variable ni, dia macam ni lah, separate. Okay, 5 kotak macam ni. So setiap variable ni katalah nama dia num1, num2, num3, num4, num5. Kemudian setiap satu ni kita bagilah value berbeza. Katalah dia pegang value. Okay. So kita nak pegang value gandaan 5. So bila kita guna variable yang biasa, ingat variable biasa hanya boleh simpan satu value dalam satu masa. Okay.
So kalau ada 5 data macam ni, maknanya kita kena pakai 5 variable yang berbeza. Dalam kes ni semua ni adalah integer dan nama dia kita kena separate nama berbeza lah, 61, 62, 63. So bayangkan bila kita nak manipulate data ni, kita kena pakai 5 variable yang berbeza dengan 5 nama yang berbeza. So agak kita kata renyah lah kan, susah. Tapi bila kita pakai array, array ni konsep dia satu macam satu variable. Kita bagi nama kat dia, katalah kita buat nama dia 6. Jenis dia integer, maknanya semua integer lah. Dan dalam array ni kita boleh set. Contoh kata nak set dia boleh hold 5 value. 5 value terlebih lah. Tak apalah. So ni value pertama, ni value kedua, ni value ketiga, value keempat, value ke 5. Okay. So katalah saya declare variable ni array ni dengan nama 6, jenis dia sama, semuanya integer dan dia boleh pegang maksimum sehingga 5 value. Okay. Bila kita nak refer kepada data dalam array ni, kita cuma refer pada satu nama saja, tak perlu nak pakai banyak-banyak nama, betul tak? Dan bila kita allocate memory pun dia cuma allocate dalam satu tempat dengan 5 ruang. Tapi kalau ni dia mungkin 5 tempat berbeza. Sebab tu bila kita nak guna data yang kita kata data yang sama tapi banyak data dia, jenis yang sama tapi banyak, kita lebih mudah gunakan array. Okay. Baik. So apa tu array? Okay. Definition of array. Baik, dia kata an array is an ordered sequence of data of the same type. So dia kita kata ordered sequence, maksudnya dia adalah satu susunan, dalam satu senarai susunan data daripada jenis yang sama. Macam saya bagi contoh tadi, saya ada data dia number, semuanya nombor integer, daripada nombor pertama sampailah nombor yang kelima. Saya simpan ikut susunan. Itu maksud dia array, dia tata susunan. Baik. For example, so dekat sini array, kita ada array nama dia marks. Kemudian kalau tengok kat sini dia ada 5 tempat, ada 5 ruang, 5 tempat untuk disimpan data. So dia boleh simpan 5 value. Dan setiap value ni adalah nombor, kalau tengok double, nombor perpuluhan, nampak tak? So kalau macam kes ni, array ni simpan double, maknanya semuanya mesti double dalam tu. Tak boleh kita nak combine dengan integer ke dengan benda lain. Dia mesti untuk setiap array data type yang sama. Okay. Baik. Contoh yang kedua. Array name. Dia simpan string. Ni string semua ni. Nampak tak dia ada ni. Okay. Semuanya string. Okay. Jelas Baik. So array is an ordered index collection of data value of the same type. Maksudnya dia adalah kita kata susunan data yang tersusun dan dia mesti index. Ada dia punya rujukan dia lah. Baik. An array consists of 5 components. The first one is data type, name, size, index, element. Alright. So ada 5 kita kata komponen utama membentuk sesebuah array. Okay, data type, nama, size dia, index dan element. Okay. Baik. So kita tengok Yang pertama, kita tahu tadi array kita kata dia boleh hold banyak value kan. Value yang banyak value tapi jenis yang sama. Okay. So contoh, define array and relate with memory allocation. So ini kita lihatkan yang pertama lah. An array consists of 5 component. Okay. So bila dia kata 5 component ni, maksud dia yang tadi itulah. Okay. Pertama sekali dia punya type dia. So type dia sekarang adalah, kalau tengok dia punya type dia adalah, data type dia yang ni integer. Okay. Semuanya nombor bulat. Okay. Kemudian dia punya name dia. So name dia sekarang ni adalah 6. So ini name dia. Kemudian komponen yang ketiga adalah dia punya size. So size dia adalah 7. So maksud dia ada 7 tempat untuk simpan data ataupun dia boleh hold 7 value dalam satu masa maksimum. Okay. Kemudian dia punya element. Okay. Element ni merujuk kepada tiap satu ruang ni lah. Sebut sebagai satu elemen. Okay.
So elemen, kalau kita kata elemen yang pertama dalam array ni adalah 73. Contoh maksud dia. Okay, index, okay, ni satu lagi komponen. Index ni merujuk kepada dia punya rujukan dia. Rujukan bagi elemen tu. Okay. Tapi nanti awak kena faham. Index dengan elemen ni dia berbeza cara kita baca dia. Kalau index dia start dengan kosong. Okay. So, untuk ni elemen pertama tapi rujukan dia indeks kosong. Ini elemen kedua, rujukan dia indeks 1. Itu cara kita baca elemen dan indeks. Nanti kita akan tengoklah lebih detail. Alright. Kemudian, dia kat sini lah. Dia punya data type dia adalah integer. Array name dia adalah 6. Size dia 7. Kemudian kalau kira ada 7 lah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Tapi kenapa indeks dia 6? Sebab dia start dengan kosong. Okay. Alright. Tu dia punya format penamaan dia. Memang dia set lagu tu dah. Alright. So the index always begin with 0 and it end with size size minus 1. So dia punya index terakhir bagi elemen adalah dia punya size ni size tolak dengan 1. Kalau 7 maksudnya 7 tolak 1 tinggal 6. Okay. Maksudnya indeks terakhir untuk array ni adalah 6. Address dia 6 tapi elemen yang ketujuh lah. Data dalam tu dia punya value adalah 2. Okay. And then the value for the first element index 0 is 7. The value for the first element index 0 is 7. 7 ke 73 ni bukan 7. 73. The value for second element index 1 is 1. So value dia yang ni lah. Ni value untuk index 1. Okay. And the value for third element index 2. So third element, tengok dia punya ni third element tapi index dia adalah 2. Okay, boleh faham Elemen ketiga tapi address index rujukan dia adalah yang kedua. Sebab apa? Sebab dia start dengan kosong. So 0, 1, 2 bilangan yang ketiga jugalah. So dia punya value dia adalah 0. Alright, tu cara untuk kita nak kena faham ada 5 elemen atau kita kata 5 bahagian, 5 elemen penting dalam komponen penting dalam sesebuah array. Ingat array kita mesti tahu pertama sekali apa data type dia, apa nama array tu, apa size dia. Kemudian kita kena faham dari segi dia punya elemen dan indeks. Baik. Okay. So, once kita dah faham array ni, ingat sekali lagi saya kata array ni dia boleh hold multiple value lebih dari satu tapi daripada data type yang sama dan dia ada dia punya susunan dia. Alright. Okay, to use an array it must first be declared and created. So samalah macam variable. Kalau variable kita declare saja kan. Kita declare variable, contoh dia kita kata integer 6. Tu kita declare variable lah ni kan. Tapi kita tak declare dan create lah. Tapi kalau untuk array ni pun sama, kita nak kena declare dan create. Dia ada format yang berbeza lah. Alright, kita tengok yang pertama, declaring array. So untuk declare array, dia punya cara dia, punya format dia adalah pertama sekali data type. Kemudian dia ada simbol ni. Ni bukan ni, dia apa? Ni. Bracket. Bracket yang 4 segi, bracket yang segi ni. Buka dan tutup. Okay. So data type kemudian bracket and then followed by array name then semicolon. So contoh example dia jenis dia double, kemudian kita kata macam simbol array ni lah. Kemudian dia punya nama dia adalah marks. Okay. So apa yang kita buat sekarang ni, kita declare satu array jenis double dan dia punya nama array dia adalah marks. Okay, itu maksud statement ni. Baik, seterusnya kita kena create array tu. Selepas kita dah declare, kita dah bagi tahu dekat kita punya program kita bahawa kita nak guna satu array, kita kena create pula lah array tu. So, untuk create array, dia punya format dia adalah
array name kemudian equals new and then data type, kemudian dalam tu kita letak kita punya bracket ni, okay, dan follow dalam tu mesti ada dia punya size array tu. Okay, so contoh dia tadi nama dia marks kan, kat kita yang kita declare tadi. Sekarang kita kena marks equal new double. Okay, new ni memang dia punya standard lah, spesifik perkataan new untuk kita nak declare, kita nak create baru punya array. Double data type juga. Kemudian 10 ni, so ini adalah dia punya size dia. Size dia sama dengan bilangan elemen dia lah. Maknanya dia ada 10, kita kata 10 value yang dia boleh pegang. Okay, maksimum. Dia boleh 10 ruang. Kalau kita buat konsep macam kotak ni, dia ada 10 macam tu. Ikutlah kotak kod ni ke ataupun kotak kod ni ke, boleh. Tapi dia punya penamaan dia, kalau dia punya index, dia akan start dengan first index tu dia akan start dengan kosong lah. So kalau ni 01 ni index dia. Ini 01 itu index dia. Tapi kalau elemen, so ni elemen pertama, elemen kedua dan sampai seterusnya. Sama jugalah kalau kita lukis array kot tu. Alright. So apa yang kita masuk statement ni sekarang ni, kita declare, kita create satu array jenis double dengan size 10 berdasarkan nama yang kita declare ni, nama dia marks. Okay, jelas Baik, itu kalau kita declare and create dalam dua line yang berbeza. Maksudnya dua statement yang separate statement. Benda ni kita boleh combine. So kalau kita nak combine lebih mudah, kita terus define dalam satu perkataan lah. Satu perkataan lah tu ayat. Okay. So contoh dia, ni double line code. Kalau kita buat separate. Okay. Boleh juga macam ni. Integer count. Kemudian count sama dengan new integer 5. Dia ujung buat dia punya alignment ni. Punya rapat kiri lah. Okay. Ini tadi double. Kemudian dia ada simbol ni, jangan lupa. Dua karakter bracket ni. Buka tutup. Kemudian nama array yang kita nak pakai. Seterusnya nama array, new double, tag dia balik dan dia punya size. Okay. So kalau kita nak combine, yang merah ni adalah dia punya declaration, yang biru ni kita create. So bila kita cuma combine sahaja, so cuma tambah depan ni sahaja, tambah double, kemudian value, kemudian equal new double dan size dia. So sekarang ni kita dah combine dah dia punya declaration dan array creation dalam satu statement line. Jelas Okay, lebih mudah lah kan. Tak payah nak buat dua line, satu line cukup. Okay, contoh yang kedua, integer. Dalam ni kosong, tak ada apa. Ni cuma nak tunjukkan bahawa dia array. Dekat sini baru kita letak dia punya bilangan dia. Sama ada dalam bentuk number macam ni. Kalau contoh macam ni 5, maka kita set 5 lah. Ataupun kita juga boleh create array berdasarkan value tertentu. Contoh dia katalah kita ada, kita set dekat sini kita ada 6 sama dengan 5. Ataupun 6 sama dengan 10 contoh dia. And then dalam ni kita tulis, dalam kotak ni kita tulis 6. So, maksud dia akan create array berdasarkan bilangan variable 6. So, kalau bilangan variable 6 value dia 10, dia akan create array count tadi ni dengan size ikut bilangan 6 tu lah 10. Boleh faham Okay. So, declaring and creating an array can be combined. Sebelum tu, kalau tengok kat sini. Itulah, tu masuk sama lah. Declare and creating an array can be combined in one statement as follow. So, tadi ni declare. Kemudian yang ni adalah create. So, kita combine jadilah macam ni. Declaration and creation in one combined statement. Okay. So, lebih mudah. Okay. So, detail lagi. Dia kata, the above statement declare an array mark. So, nama dia. Kita kena tahu nama array kat mana. So, ini nama dia. Okay. Kemudian dia punya elemen dia size. Ini adalah size dia. Okay. Ini adalah type. So, ini pun type. Okay. Okay. Declare the array mark. Create array of 10 element of double type. And assign it to reference to marks.
The array mark has 10 element of double type in indices from 0 to 1. Okay. So dia punya elemen dia 10. Okay. So kalau kita faham dia akan jadi macam ni lah. Katalah kita anggap array tu macam kotak panjang macam ni. So dia ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So kalau dari segi dia punya elemen, dia kata ini elemen pertama lah, elemen kedua, elemen ketiga, elemen keempat sampailah 10. Okay, tapi dia punya indeks ataupun dia punya, kita kata indeks ni dia punya address dia, rujukan bagi lokasi tu. So rujukan dia, address dia adalah dia akan start dengan kosong. Dapat Indeks mesti start dengan kosong. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau tengok indeks yang terakhir adalah elemen ataupun size tolak 1. So kalau kita tengok dekat sini, kita kata bila kita declare 10, automatik kita tahu dah dia punya indeks adalah daripada 0 hingga 9 tolak 1. Itu sahaja. Kalau 100 maksudnya 0 hingga 99. Kalau 5 maksudnya 0 hingga 4. Dia punya indeks dia. Boleh faham Okay. Alright. So itulah kita define array and relate it with memory allocation. So bila kita define dan kita create array, kita allocate ruang dalam komputer, dalam memori untuk dia hold value untuk kita bila kita execute program. Samalah macam variable pun, tapi variable cuma satu value. Array ni dia boleh declare multiple value at the same time. Okay, jelas Okay, so dah selesai untuk learning outcome yang pertama, define array and relate with memory allocation. Kita akan tengok sikit lah. Untuk B, explain accessing array. Okay. Saya pergi secara ringkas sahaja, tapi nanti yang ni kita akan bersama balik dalam next kuliah kita. So, when processing array element, we will often use a for loop to access element in an array. Use the following format. But, so kalau tengok dia kata for loop. For loop ni apa? Looping lah. Looping Kita dah belajar sebelum ni kan. Okay, untuk looping dalam Java kita boleh tulis dalam dua format. Sebenarnya dia ada banyak format, tapi kita akan belajar dua format lah. While dengan for. Okay. So kebiasaan dia kata kalau array ni memang bukan kebiasaan, memang kalau array ni lebih mudah kita pakai looping structure lah. Okay. Sebab apa? Sebab kita nak ulang-ulang untuk access setiap elemen dalam array tu. Kalau array tu ada 10, kita nak ulang-ulang access 10 data dalam array tu. So kita akan pakai looping structure. Dan kebiasaan dia kata pakai for loop. Tapi sebenarnya kalau pakai while loop pun boleh, tak ada masalah. Dan apa nama ni, dia akan melibatkan structure. Kalau looping dia akan melibatkan counter control punya loop lah. Sebab kita akan setkan bilangan looping kita supaya sama dengan dia punya index. Okay. Index untuk array lah. Tengok contoh. Okay, ni format untuk array lah. Format untuk for loop. Dia statement dia for, kemudian dalam kurungan ni ada 3 benda. Ini dia punya initial, ini dia punya counter, ini dia punya update. Okay. Baik. So, kemudian followed by dia punya loop body lah. Dan ni loop body. So, apa benda yang kita nak buat dalam array, kita akan tulis dalam loop body ni lah. Operation on the array. Baik, contoh apa dia? Kita nak assign value, kita nak print, kita nak kita nak kira, nak perform operation dan sebagainya. Kita nak buat search dalam value array. Macam-macam lah kita boleh buat dengan array ni. Seronok. Okay. So, contoh kalau kita kata elemen array ni kita nak access, dia melibatkan ni lah. Kalau tengok, dia punya looping ni, for loop ni dia start dia punya initial value dia dengan kosong. Okay. Kemudian dia dia less than. Dia tak less or equal sebab dia start dengan kosong. Num.length ni bersamaan dengan size array. Contoh kalau kita declare array tu size dia 5.
Katalah saya declare tadi, waktu kita buat array ni, array 6 ni, array ni nama dia 6 lah. Katalah array ni nama dia 6. Ni nama dia 6. Kemudian dia punya size dia saya declare tadi 5. Saya create 5. So, bila 6.length, dia merujuk kepada size array yang kita declare tadi. Size array 6 ni. So, kalau saya 5 maknanya, benda ni, statement ni nilai dia adalah refer kepada size array, maksudnya 5 lah. So, dia akan I less or equal 5. Dapat Kemudian, I plus plus. So, I tambah 1 lah. Dia akan bertambah 1, 1, 1. Itu update macam biasa. Cuma dia pakai unary operator. Alright. So, tengok dia punya, faham kan? Kenapa kita pakai looping? So, kalau tengok looping ni, dia akan start dengan kosong. Betul tak? Saya akan start loop dengan kosong. Dan dia akan stop sehingga I, kalau nilai nilai size array tadi 5. Okay. Sekarang ni size array kita. Okay, nama dia 6. Kemudian, dia punya size dia adalah 5. Size array 6 sama dengan 5. So, 6.length ni 5 lah. So, bila I less than 6.length, less than 5, maksudnya dia akan maksimum sehingga 4 sahaja. Betul tak? So, dia punya loop pertama, I kosong, I 1, I 2, I 3, kemudian I 4. Dari segi bilangan, kita akan dapat 5 loop. Tapi dia akan start dengan counter kosong sehingga 4. Nilai I dia. Betul tak? So, sekarang ni, kalau awak perasan, benda ni akan sama dengan dia punya nombor indeks bagi array tu. Betul tak? Sebab indeks yang pertama, kalau size kita 5, of course dia punya elemen dia 1 sampai 5 lah. Tapi dia punya indeks dia akan start dengan 0, 1, 2, 3, 4. Betul tak? So, ada 5 elemen, tapi indeks dia akan start dengan 0. So, nombor indeks dia 0 sehingga 4. Dan kalau tengok sekarang ni nilai looping kita ni, kita punya condition, starting value, condition dan update akan ikut sama macam nombor indeks kita 0, 1, 2, 3, 4. So secara tak langsung ini yang menyebabkan, yang membolehkan untuk kita nak access kita kata elemen dalam setiap indeks tu. Elemen dalam setiap indeks pula. Kita nak access elemen dalam setiap array tu. Value dalam setiap elemen tu. Boleh faham Contoh kita ada array 6 tadi kan. So array ni nama dia 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So indeks dia 0, 1, 2, 3, 4. Dalam ni kita lah ada value. Okay. So bila kita nak access value dalam setiap indeks, dalam setiap elemen ni, dalam setiap indeks ni, kita akan refer kepada dia punya indeks dia. Dari situ kita boleh perform operation, nak print ke apa ke, kita boleh buat lah. Okay, itu yang kita kata kita nak accessing array tu. Accessing element in an array. Okay. So, kalau tengok dia kata ni, we access element in the array to do some operations on the array such as entering data. Nak masukkan value dalam array tu. So, mudah kita pakai. Kita kata mudah kita pakai looping. Displaying each element in the array. Kita nak paparkan value yang ada dalam array tu. Find the sum of all element. Kita nak tambahkan semua data dalam array tu. So dah total up semua kan. Katalah kita ada array mark. So kita boleh total up semua mark tu. Find the average of element. Nak cari average. Find the Find the largest and smallest. Find frequency, searching for specific value. Semua benda ni kita boleh perform dengan array. Dan insyaAllah kita akan tengok nanti cara nak buat dia. Okay, so saya rasa untuk kuliah pagi ini saya nak stop sampai sini je dulu. Nanti untuk yang kita nak mula, nak access array initializer apa semua ni, kita akan sambung dalam next kuliah kita lah. Baik. So saya harap awak faham lah. So secara ringkas, kita recap balik apa yang kita tengok hari ni. Pertama sekali kita tengok apa tu array. Okay.
So kita kena pasti array ni apa. Array ni dia kita kata dia boleh simpan multiple value at the same time. So apa beza dia dengan variable biasa? So array ni dia boleh hold multiple value, so lebih mudah bila kita nak manage data yang lebih banyak. Kalau tidak kita kena pakai variable yang banyak kan. Contoh kalau ada 10 data pun kita kena create 10 variable, which is renyah lah kita kata leceh sikit lah kan. So bila pakai array ni lebih mudah, lebih tersusun, lebih sistematik. Tambahan pula kalau data memang banyak lah. Dan kita nak perform operation pada data tu. Okay. So kita dah banyak array. Dan kita dah tengok macam mana komponen dalam array. Ada 5 komponen. Okay. Array ada 5 komponen iaitu dia punya data type, dia punya name, size, element dan index. Kemudian kita tengok pula array punya declaration and creation. Kita kata declaring and creating an array. So kalau kita nak separate, kita boleh buat satu-satu. So ini separate, yang ini combine. Okay, lebih mudah kita combine lah sebenarnya. Pakai satu ayat je. And last one kita tengok kita kata accessing element secara ringkas lah. Secara ringkas untuk kita nak gunakan array, kita akan gunakan looping structure. Sebab tu saya dah kata sebelum ni, penting untuk awak betul-betul faham dengan looping structure. Sebab once awak tak faham looping structure, awak tak akan boleh faham dan tak akan boleh nak ni untuk array. Sebab array ni memang kita akan pakai looping structure. So, penting untuk awak faham looping tu apa dia. Kenapa dia ada initial value, kenapa ada counter, kenapa ada condition, kenapa ada update, loop body macam mana. Kena faham benda tu dulu, and then barulah awak boleh faham dan boleh kita kata gunakan array lah. Kalau tidak memang tak boleh. Okay, so saya harap boleh faham. Nanti kita akan sambung untuk apa nama ni yang seterusnya, banyak lagi lah ni array, lepas tu apa nama ni kita akan tengoklah setiap satu operation apa yang kita boleh buat dengan dalam array ni. Okay. So kalau tak faham tanya lah, apa-apa masalah boleh tanya. InsyaAllah kita akan jumpa dalam kuliah kita yang seterusnya nanti, InsyaAllah hari Senin nanti. So terima kasih, jaga diri elok. Assalamualaikum, jumpa lagi.